Dina Umar Ibn Khattab. Di beranak fis sanati tsalisata asyarata, yakni pada tahun yang ke-13. Tahun yang 13 min miladi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka dilahirkan dia pada tahun yang ke-13 daripada hari peranakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna kata permulaan daripada lahir Nabi saat itu tahun yang ke-13. Makna 13 tahun sudah dilahirkan Nabi, maka dilahirkan Umar Ibn Khattab. Makna kata Umar ni muda daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah 13 tahun. Wa turabba, dan dibela akan dia, diasuh akan dia, akan Umar ni. Ada mau asuh dia masa jahiliyah dulu, masa dia budak-budak orang asuh dia lagu mana. Nah, orang panggil turabba ataupun tarbiyah, diasuh, dibelakan akan dia, akan Umar ala syahamati, di atas beraning, wan najdati, wan najidati, najidah, lagi pula di atas beraning, dan pula di atas bekai. Makna kata orang bela dia, hajar dia Umar ni di atas beraning. Makna kata dia hajar wi beraning. Lagi pula hajar dia saat itu wi bekai. Lagi pula bisa dia ni. Lagi pula dia ni wal hamiyatil jahiliyati, dan kekerasan bagi orang-orang jahiliyah. Deh. Makna kata dibelakan Umar dan diasuhkan Umar di atas beraning dan di atas bekai dan di atas kekerasan bagi jahiliyah. Deh. Asal Umar tu makna kata hidup dia tu orang panggil bekai. Dia mau asuh jadi bekai. Asuh tu di atas kata dia tu beraning. Dia tu beraning dan bekai. Lagi pula dia tu orang panggil asuh di atas kekerasan bagi orang-orang yang jahil tukir. Jahiliyah ni orang jahil tukir lah. Tu dia. Walamma ja'al islamu, dan tak kalau datang oleh orang Islam. Tak kalau datang oleh orang Islam saat itu. Walamma ja'al islamu, dan tak kalau datang oleh orang Islam, kana datanglah oleh Islam, datang agama Islam mari, hatta kan Islam, hatta Islam saat itu mari pada Nabi tu pendakwah mengajakkan mereka pergi pada Islam. Dulu Umar ni satu orang yang bekai, satu orang yang beraning, satu orang yang bisa, satu orang yang kedebel, dan orang yang kerah. Walamma ja'al Islam, dan tak kalau datang oleh orang Islam, datanglah Islam, agama Islam tu datang. Mari apabila dibangkitkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi Nabi maka turunkan agama Islam melalui Jibril. Maka turun kepada Nabi wahyu pada Nabi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq tu. Ada tak kalau datang Islam zat ni, kana adalah ia Umar ni min aksaril mu'aridina, daripada kebanyakan, dia tu setengah daripada kebanyakan orang yang duk meletengi mereka itu, yang duk menggalengi mereka itu, lahu akan dia, akan al-Islam. Makna kata apabila Islam tu datang, Islam tu mari, turun mari, maka dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka setengah daripada orang yang banyak letak Islam sekali dengan Abu Jahal, sekali dengan Abu Lahab, ialah setengah daripadanya Umar Ibn Khattab. Tuan kata wa kana adalah ia Umar min aksaril mu'aridin, daripada sebanyak setengah daripada kebanyakan orang yang meletengi dan menggalengi baginya, bagi al-Islam. Kemudian falamma hajaral muslimun, maka tak kalau berhijrah oleh orang Islam. Orang Islam pun hijrah, orang Islam pun berpindah. Berpindah pergi ke mana? Ila ardil habasyati, pergi kepada bumi Habasyah. Dah tak ada berhijrah pindah pergi pada Madinah lagi. Ni makna kata orang Islam tak ada duk, tak tahan, dengar demo duk kena, dengar demo duk menyakiti orang Quraisy, duk menyakiti orang Islam yang sangat-sangat kuat, yang sangat-sangat marah, maka orang Islam nak duk tak boleh minta izin ke Nabi nak hijrah pergi pada bumi Habasyah. Mula-mula berpindah Madinah, dak pindah pergi pada Habasyah. Kenapa berpindah? Tu falamma hajaral muslimun, tak kala berhijrah oleh orang Islam. Hijrah apa ni? Khaufal fitnati,
Kerana takut daripada fitnah orang-orang kafir Quraisy. Kerana mereka tu takut daripada bala, daripada fitnah, daripada menyakiti orang Quraisy, maka berpindah setengah-setengah berhijrah pergi kepada Habasyah. Manallahu alaihi bil Islam, telah menikmati oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala pun menikmat apabila orang Islam saat itu dah nak duduk tak tahan, duduk tak lekat di bumi Mekah kerana banyak menyakiti, banyak fitnah, banyak kena oleh orang kafir Quraisy. Manallahu alaih, menikmati oleh Allah ke atas orang Islam. Bil Islam, dengan sebab Allah Ta'ala buat turunkan Islam. Manna alaihi, telah menikmati oleh Allah alaihi di atasnya. Di atas umat tu. Dah menikmati ketika ni orang Islam takut sangat, gerung sangat, siapa berpindah berhijrah pergi kepada Habasyah, kerana takut pada umat, takut pada yang lain lagi. Manallahu alaih, telah menikmati oleh Allah alaihi ay ala umara bil Islam, dengan agama Islam. Allah Ta'ala pun menikmati bubuh nikmat ataupun kurnia nikmat, dunia orang panggil ketenangan kepada umat dengan Islam, bi barakati da'wati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan sebab berkat doa Nabi. Sebab berkat doa Nabi, maka Allah Ta'ala pun capak di dalam hati bagi Umar Ibn Khattab berasa lembut. Berasa mikir. Duk buat kena orang Islam, duk karuk orang Islam, duk kejam orang Islam, duk menyakit orang Islam. Maka Allah Ta'ala pun menikmati bubuh nikmat ataupun perasaan di dalam hati bagi umat dengan sebab berkat doa Nabi SAW. Nabi doa lagu mana weh? Allahumma a'izzal Islam bi Umar. Ni doa Nabi ni. Dan Nabi doa mana? Apabila ketika ni marah sangat orang kafir Quraisy terhadap orang Islam, menyakitinya kafir Quraisy di atas orang Islam, maka Nabi pun tahu nak buat kerana setengah-setengah tu berhijrah pergi pada Habasyah. Lepas daripada tu, Nabi pun berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi Umar. Wahai Allah, hendak engkau memperkuatkanlah, hendak engkau memuliakanlah, mengkukuhkanlah, kuatkanlah al-Islam, akan agama Islam itu, memperkuat bi Umar, dengan sebab Sayyidina Umar, dengan sebab masuk Islam Umar. Ni Nabi berdoa. Ni setengah daripada doa sini, setengah daripada riwayat lain Nabi doa na, Allahumma a'izzal Islam bi ahadil umarain. Dah setengah doa. Ya masa ni duk debel le kota Mekah, duk bisa le kota Mekah orang yang baik Abu Jahal dengan Umar. Maka Umar ini kama dia, Umar ni pertamanya Umar Ibn Khattab, yang keduanya Umar Ibn Hisham. Siapa dia Umar Ibn Hisham? Kena kepada Abu Jahal. Maka Nabi saat ni tu wasa letih weh, wasa penat weh, berasa susah hati weh. Orang Islam setengah-setengah nak duduk tak boleh Mekah, siapa kena hijrah pergi pada kota Habasyah, kepada bumi Habasyah. Nabi pun akad tangan berdoa dengan Allah, Allahumma a'izzal Islam, hei Allah minta muwi kuatkanlah agama Islam bi Umar, apa bi Umar, dengan sebab Sayyidina Umar, ataupun bi dukhuli Umar fil Islam, dengan sebab masuknya Umar pada Islam. Nabi pun berdoa. Maka setengah pada doa, Allah ma'izzal Islam bi ahadil umarai, hei Allah minta muwi kuatkanlah agama tu dengan salah satu daripada dua orang Umar. Yang pertama Umar Ibn Hisham, yang kedua Umar Ibn Khattab. Tapi Allah Ta'ala terimakan doa sebelah balik Umar Ibn Khattab. Orang Islam sangat takut ni. Pak kita lah ni lah, kau baru ni kau takut masa kena. Masa kau ayat kasut dah. Takutlah. Paling Mekah pun kau ayat kasut dah dulu. Masa dulu dia panggil timur kut ayat kasut. Bukanlah ni masa Rasulullah lagi. Apabila Rasulullah saat ni tu dia panggil dan duk ke dakwah 13 tahun. Pak Abu Jahal, Abu Lahab buat ni. Malam tu duk pakat ke apa bersorak di Darun Nadwah nak bunuh Nabi SAW. Ataupun nak igat Nabi, ataupun nak halau Nabi tu bila kota Mekah. Maka pandangnya dua-dua tu tak diterima. Terimanya sebelah balik bunuh. Apabila bunuh Nabi, Nabi tu dah lari duduk dengan Abu Bakar di Jabal Sur. Maka ketika tu Abu Jahal perakat, hari ni kita jangan duduk jual dengan orang Islam. Kita jangan jual orang Islam, nak mai beli barang kita ke apa, jangan jual. Orang panggil ke ayat kasut, orang panggil cara al-iktisad, apa ihsar. Yani isap makan ni, beli ye, gapo semua tu dah. Tak boleh jual. Kota Mekah semua orang kafir semua, jangan duk jual kepada orang Islam. Orang panggil kod ayat kasut timur dah satu. Jangan jual. Walaupun gandum, walaupun saka, walaupun gapo, jangan jual kepada orang Islam.
No ya takut ayah kasut ni bukanlah ni dulu pas puak kita dulu masa 17 tahun dulu, 10 tahun dulu takutnya deh duk le rumah pemalas pukul 8 katuk pelita pirah tidur pirah tahan yak kelikong kok mau kita takut masa tu dah kan. Ha apa orang Islam masa tu pun takut macam tu. Puak kapi ku duduk comong hok mau tengok mata mana itu pegai wak tino wak hino heret pada pasir godel pukul siapa mati pun ada berdarah merah pun ada. Macam-macam orang Islam tak tahan nak duduk takut tapi sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa minta lah ya Allah minta kuatkanlah Islam ni sebab masuk Islam oleh Umar Ibn Khattab. Tengok. Fa'ata apabila Nabi itu berdoa fa'ata maka datang ia Umar. Umar pun datang. Selepas daripada Nabi itu berdoa, Umar pun datang. Datang saat itu Darul Arqami akan rumah bagi Al-Arqam. Dah. Nabi pun datang, Umar pun datang kepada rumah bagi Darul Arqam, rumah bagi Darul Arqam ibni Abil Arqam, anak bagi Abil Arqam ibni Abi Jundi Asadin, anak bagi bapa Jundi Asad, ibni Abdullah ibni Amrin ibni Makhzumin. Maka Umar pun setika ni dia pun datang mari kepada rumah bagi Al-Arqam ibni Abil Arqam ibni Abi Jundi Asadin ibni Abdullah ibni Amrin ibni Makhzum. Kama dia rumah bagi Darul Arqam ni datang Umar kepada rumah Darul Arqam allati kana Rasulullah, rumah Darul Arqam ni allati yang ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di rumah Darul Arqam Umar datang ni ada Rasulullah. Rasulullah saat itu mustakhfiyan fiha, duduk sembunyi ia Rasulullah. Duduk menyuluti diri, duduk menyusuk diri dan bersembunyi ia Rasulullah fiha padanya pada allati ataupun Darul Arqam. Jadi ketika Umar tu datang mari pada Darul Arqam, rumah Darul Arqam yang negara ada di Darul Arqam, maka dalam keadaan hal tu Nabi tu ada di rumah bagi Darul Arqam, kemudian Nabi duk sembunyi pada rumah bagi Darul Arqam. Duk sembunyi situ, nyusuk situ Lepas pada Nabi duk menyusuk situ, duk menyulik diri situ, duk sembunyi di situ, wadana dan hampir ia Umar mendekati Umar bil Islam kepada agama Islam. Jadi Umar pun datang dengan sebab Nabi itu berdoa, Tuhan terima doa Nabi. Allahumma a'izzal Islam bi Umar. Hei Allah, minta mulilah kuatkan agama Islam ni dengan sebab masuknya Umar tu kepada Islam. Ni doa Nabi. Lepas tu Allah Ta'ala pun terima doa Nabi. Terbuka hati Umar, taufik hidayah pada Umar, berasa nak mari pada Darul Arqam. Kemudian Darul Arqam ni Nabi duk sembunyi situ, duk menyusuk di rumah Darul Arqam. Maka ketika ni Umar ni wadana dan hampir ia Umar bil Islami dengan agama Islam. Dengan agama Islam. Maka ketika ni Umar puasa kau nampak dah puasa duk setuju. Lagi pula orang panggil berasa gapo ya? Yakni berasa Umar saat ni tu orang panggil berasa mendekati kepada Islam, berasa tak benci sangat dah pada Islam, berasa tak seteru sangat dengan Islam. Dulu dia lah orang galak Islam, dulu dia lah orang gapo, orang sekat Islam, tapi sekarang dia ni orang mendekati kepada Islam. Berasa nak rapik dengan Islam. Sebab tu dulu kita tahu orang ni benci sekali kepada Islam. Benci sekali lah kau tok pakai. Dah. Akhir-akhir tu balik hati dia lah orang paling kena tok pakai, kena kepada pondok. Dulu dia benci ke orang dakwah. Lama tu capa dia orang kasih pada dakwah. Sebab tu orang panggil orang mana benci sangat tu, orang tu Tuhan nak balik hati mudah kalinya. Dah supaya Umar. Dulu dia orang galeh, orang dia sekat. Masalah Islam sekat adik tino dia gini-gini, adik tino siapa getar-gegar. Tapi akhir-akhir dia ni lah orang yang paling molek dengan Islam, paling kasih pada Islam, paling rapik dengan Islam. Wa asyara dan mengisyaratlah ia Umar. Umar pun isyarat ala Rasulillah, di atas Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika ni Rasulullah tu duduk sembunyi ataupun duduk sembunyi, duduk menyuliti diri ialah di rumah Darul Arqam, maka Umar pun tahu kata Rasulullah ada di situ. Wa asyara dan mengisyaratlah ia Umar ala Rasulillah, di atas Rasulullah.
Sallallahu alaihi wasallam. Isyarat-isyarat bitarkil ikhtifai, dengan tinggallah akan sembunyi diri, tak saduk nusuklah ya Muhammad. Tak saduk menyuliktilah akan dirimu ya Muhammad. Dah. Wa izhariddin, dan pula memperzuhirkan akan agama. Jadi ketika ni umat sudah masuk Islam, wadah Nabil Islam, yakni menghampiri, yakni masuk ia umat pada Islam. Nak situ dah tu. Kerana pehelik belakang tu umat sudah masuk Islam ni. Wadana dan menghampiri ia umat, yakni masuklah ia umat bil Islam, kepada Islam. Lepas pada tu wa asyara, dan mengisyarat ia umat ala Rasulillah, di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gapo dia? Bitarki al-ikhtifa, suruh tinggal Rasulullah, ya Muhammad, mun tak ada kena susuk diri dah, mun tak ada kena sembunyi dah, hari ni aku sudah masuk Islam. Lepas tu wa izhariddin, dan pula suruh Rasulullah tu menimbu dan perzuhirkan agama Islam. Tak boleh susuk dah. Belum pada umat masuk Islam, orang Islam tu takutlah, ketalah, gerunglah daripada orang-orang kufar Quraisy, kerana mereka tu menyakiti, wak karut, wak jahat, wak macam-macam zalim pada Islam. Tapi hari ni umat kata, ya Muhammad, hari ni engkau tinggallah sembunyi, menyusuk diri di rumah bagi Daril Arqam atau tempat yang lain, maka engkau memzuhirlah dan pula menyaringlah dan menimbulkanlah agama Islam. Lepas tu fa kharaja, maka keluarlah ia umat. Kalau mau pun keluar. Ya orang kedebel, kau orang bisa. Padahal kota Mekah masa ni orang kedebel sama dia ni, Umar Ibn Khattab dengan Umar Ibn Hisham ini Abu Jahal. Dua orang ni orang panggil, kepala pengat di dalam kota Mekah, dan sama-sama kedebel. Nak kata mungku tak boleh. Pasal bunuh anak hidup-hidup saja ni fok ni. Umar Ibn Khattab pun bunuh anak hidup-hidup ni, kambuh anak hidup-hidup. Ibn Hisham pun, Abu Jahal pun macam itulah. Dah kerja saat ni tu orang panggil dia sangat-sangat dahsyat. Kemudian apabila umat tu masuk Islam, maka umat suruh Nabi tu tinggal semenjang duk nusuk lagi ya Muhammad. Hari ni perzuhirlah agama, nak perzuhir, nak menimbu, nak perzuhir, nak menyata, nak menerai, nak semaya dulu, duk semaya nusuk di celah-celah batu, celah-celah bukit. Tapi hari ni semaya betul-betul wilahi-lahi, wizuhir-zuhir. Apabila ketika umat masuk. Sebab tu nak pada orang debel tak. Tapi orang debel pehek agama lah. Kalau orang debel tak pihak agama, tak jadi juga. Supaya kita tengok dakwah masa dulu. Masa 30 tahun dulu, dakwah tak ada setara mana. Bawa mari pokok debel pun banyak masuk dalam dakwah. Supaya kita tahu biar. Putih bakong. Putih bakong ni orang debel. Supaya umar ni kotak dah. Putih bakong dah tua dah 70, 80. Tak agak dah lah ni. Putih bakong ni orang debel. Dulu ikut nangan mana lah kuasa taning jalan ni. Kalau pak nikah, kena ada lah tuak masa pok ni. Pok biar tok nebel tok nebel tok menenusing tok yo buat ni lepas tu pok teh bakong kalau kulit ni kan ke belah balik ke apa orang panggil ni cerita ada ni pok su orang debel masa tu belah lekmoh kita luk semua ni orang panggil siapa dia orang panggil mulah wengoh dah ni belah lek rumah ni pok debel batu gi kok nu lagi tu dah ada banyak orang lah orang pok debel ni dia jupung pok yo. Tapi apabila tok yah bani gapo pok teh bakong ni dia masuk dakwah, dia masuk dakwah. Nak ya atau orang debel, ya adalah kelebihan ya orang debel. Dia masuk dakwah pak saat itu, ya harap habis. Pok saya biasa duk minum tuak sekali, dia biasa minum arak sekali, biasa duk maju di Allah mung dulu aku kali ngamung ya. Dulu aku kali kamu duk minum tuak sekali, laga gelas sekali, duk mabuk sekali. Dulu kita jahat. Pahala ni aku ni duk lek agama Allah, aku duk dakwah. Lepas tu aku nak ajak mung lah sekali pergi pada agama Allah Ta'ala. Dulu jahat kita boleh buat. Lepas ni agama Allah, buat kebaikan untuk Allah. Kita tak say. Ya harap pergi gugur ya. Lepas gugur malu kot lah ke dia. Pakat pergi. Pok tak naik betuk menih dulu-dulu. Pakat pergi. Pergi mula-mula dengan paksa ya. Lama-lama dia mau kenih diri ya. Sebab ya orang panggil, ya ada dengan sebab orang panggil malu, kerencai dengan kawan gu lah. Jadi dakwahnya dengan sebab pok teh bakau. Supaya umat ni lah. Sebab tu orang kedebel, sebab tu orang panggil Nabi ni orang rapik ya. Ada hak kedebel, ada hak berjuru, ada hak bijak, ada hak bekan, ada hak apa? Hak berani. Ada lah dengan Nabi. Dan wa ma'ahu, dan sertanya serta umat ni. Apabila umat tu masuk Islam, maka serta umat yang ada negara weh Sanusi. Al-muslimun, oleh orang-orang Islam. Maka Umar prakak selalu dah tikar, ya Muhammad, engkau tak usah dok sembunyi ya Nabi. Hari ni engkau tak usah tusuk dah.
Jangan duk sembunyi lagi. Nak semaya lalu dah. Nak berzuhir, agama berzuhir. Jangan duk takut. Aku masuk Islam dah. Umar katanya. Deh. Pia nak buat gapo jumpa dengan aku lu. Perang ngah. Lawan semua jaga dulu lawan. Perang. Tak cara. Mati. Dah Papua ni pedai yo besar. Akik 3 orang tak agak ni masa tu. Pedai rumah tu. Kita nak akik kita 3 orang ni tak ada. Tak agak. Cuba pergi di Turki. Kita tera kita akik pedai buat ni. Kita 3 orang nak akik tak agak ke pedai buat ni. Ya seorang lah. Ya tu kuat gagah buat ni dah. Maka ya istihar lalu dah. Ya perakak dalam kota Mekah. Hari ni aku nak berzuhirkan Islam, nak berzuhir agama Islam. Muhammad hari ni aku tak mahu dia susuk dah. Tak mahu dia duk nusuk dah dakwah dia. Tak mahu menusuk di celah batu, celah bukit, celah carak, tak mahu dah. Dah. Lepas tu sertakan Umar Ibn Khattab ni Safaini. Ada 2 sah kali Umar daripada orang-orang Islam. Tuan kata wa ma'ahu dan serta Umar Ibn Khattab al-muslimun, oleh orang-orang Islam yang ada di dalam kota Mekah. Nabi duk dakwah 13 tahun sekalinya, orang Islam 33 orang. Masa tu 33 orang tak amanah ke? Bukan tak sampai 100, 200 duk lama tu sampai 100 lebih politik ni lah. Tak sampai 1000 ke orang Islam masa ni. Lepas tu apabila Umar tu masuk Islam, kau ramah, Pak orang Islam pun jadi kau berani sebab nah Umar ni dia kedebeh. Kamar ni sekali dengan Umar ni tubik 2 saf, tubik 2 barisan. 2 saf 2 barisan yang qadimu ahadahuma, yang mengkedatangi ataupun menterpa dan menghadapi ahadahuma akan salah satu daripada 2 saf ni Umaru Ibn Khattab. 1 saf 1 baris, 1 barisan 1 saf yang pimpin akan dia oleh Umar Ibn Khattab. Wa yaqdimul akhar, dan pula mendatangi ataupun menterpai akan 1 baris yang lain pula. Al-akhar ay as-saff al-akhar, akan saf yang lain pula tu Hamzatu ibnu Abdul Muttalib, oleh Hamzah ibnu Abdul Muttalib. Dah. Ialah kena kepada Hamzah ibnu Abdul Muttalib, orang yang pimpin saf yang kedua. Yang ni pak saudara Nabi itu. Hamzah ialah bapa saudara Nabi. Hak hindung saat ni belah dada ketika apa perang Uhud. Dah belah dada ni. Suruh hamba dia tu nanti pacung dah. Dia tak ada gada point hindung ketika ni. Orang duk perang Uhud, perang dia tak ada nak, dia nak paumai dia ialah Hamzah. Suruh hamba dia tu tikai dengan lembing, lepas lembing. Kena di dada Hamzah. Rubah terguling. Maka dia mai belah perang kita royak tu. Mai hati Hamzah dia kikir mamah. Lepas tu dia siupkan darah, dia hambur darah naik ke langit. Dia marah sangat. Dendam pada orang Islam. Hamzah ni pak darah Nabi. Wala tasal, dan jangan engkau tanya lagi. Kata Umar. Ya dah. Ammana la musyriki Quraisyin, daripada barang yang tercampai ia barang. Musyriki Quraisyin, akan orang-orang kafir Quraisy. Kafir musyrikin Quraisy minal ka'abati. Umar tak sedok tanya lagi lah. Daripada bari yang tercapai akan orang-orang Quraisy, kafir Quraisy ni. Minal ka'abati, daripada terkeleh, berkeleh kabuk. Ataupun duk jadi gapa berkenal berkeleh kabuk. Lagi pula berasa terlekat di hati. Jadi orang kafir Quraisy apabila dia tahu kata Umar Ibn Khattab ni sudah masuk Islam, maka fok-fok kafir pun jadi berkeleh dah weh. Nak buat Muhammad gaduh-gaduh tak berani dah weh. Dulu demo kerencai nak buat pada Nabi tu kerana kerencai kepada pak dara Nabi, Abu Talib. Masa Abu Talib dia nak buat gasai-gasai dengan Nabi tak berani. Satunya duk malu kat Abu Talib pak dara Nabi. Kerana pak dara Nabi ni jadi orang panggil pembesar juga daripada Fok Quraisy. Jadi orang kedebel daripada Fok Quraisy. Sebab tu Abu Jahal, Abu Lahab, Fok lain lagi nak buat gasai dengan Nabi, nak buat khenak Nabi, nak khenak Islam. Dia mau tak tergamuk, dia takut pada Abu Talib. Tapi selepas pada Abu Talib tu wafat, Abu Talib tu mati, Fok kafir Quraisy mula tinok tu dah. Tinok tak orang Islam, tinok tak orang Islam. Kena orang Islam, zoling orang Islam, buat penyakit tu Islam. Tak memang ketika ni lah Nabi sangat-sangat duka cita. Mari lepas dah tu, Umar tu masuk Islam. Apabila Umar masuk Islam, jadi berkelai sikit. Jadi terlekat oleh orang kafir, tekan lah. Umar masuk Islam lah. Dah. Apabila Umar masuk Islam, tak boleh buat gaduh lah dengan Muhammad ni. Tak boleh buat gaduh lah dengan orang Islam ni. Dah. Idzaka, kenapa jadi munjangi duk tanya? Daripada berkeleh ataupun masa terlekat oleh orang-orang kafir, masa berkeleh kabuk ketika ni. Idzaka,
Kerana dimakan itu dimakan mana? Dimakan mana tak molek mazukir min dukhuli Umar ibn Khattab fil Islam. Kerana dimakan itu dimakan mana? Mazukir, barang yang tersebut min dukhuli Umar, daripada masuklah Umar fil Islam pada Islam ini, hatta ta'sibu ala Umar, hingga mengerasilah mereka itu orang kafir Quraisy ni ala Umar dah di atas Umar. Dulu pok ni sekali dengan Umar. Muka dulu orang panggil orang sekali, Abu Jahal dengan Umar sekali, Abu Jahal dengan Umar sekali, Abu Lahab dengan Umar sekali, Abu Sufyan dengan Umar sekali. Ketika ni Umar tu becek masuk Islam. Tak turut dah Abu Jahal, tak turut dah Abu Lahab, tak turut Abu Sufyan. Maka fok ni pun nak marah. Jadi wasa kelai, wasa telekat lah. Maka pisah nak bunuhkan akan Umar ibnu Khattab. Nah, sekat dulu kamar dia kata wallahu a'lam. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhati dah. Wal istisna'ul haqiqiyyu ay al-muttasil. Dan bermula istisna. Ni orang panggil pakai waw istinah lil bayan. Kerana tu baik daripada masalah setengah daripada orang panggil apa dia dikecek mukhassis muttasil tu. Yang pertama orang panggil makna mukhassis saat itu kita mendatang dengan adatul istisna. Itu salah satu daripada mukhassis awal, lagi pula nama al-muttasil, makna kita menyepakkan satu lafaz ni dah tu baik daripada lafaz umum ataupun separuh daripada lafaz umum dengan istisna. Maka dia mau tanya musannif istisna ni gapo? Hati kita pakai waw istinah lil bayan, jawab amma yuqal aja. Wal istisna'u, dan bermula istisna. Musannif nak menyata, nak menerang. Al-haqiqiyyu, istisna yang pesing hakiki. Istisna pesing sungguh tiwe. Lagu mana tengok? Ai al-muttasilu, yang pesing berhubungi. Istisna yang pesing muttasi. Apa kau maknanya istisna muttasi? Yakni istisna hak sungguh ti. Tengok dia nak kata kan. Takrif istisna ni huwa iya al-istisna ikhraju ma laulahu, nak mengkeluar akan barang, akan lafaz ataupun akan separuh daripada lafaz tu baik daripada lafaz yang am ataupun daripada mustasna minhu. Ikhraju ma, nak mengkeluarkan akan barang, akan lafaz. Laulahu, jikalau tiada istisna. Lafaz ni kalau tak ada istisna, la dakhala, jawab bagi lau. Nascaya masuklah ia maning fil kalami ay fil kalami sabiki. Nascaya kalam ni akan termasuk dalam kalam yang terdulu. Mana nahwu al-misali sabiq. Tengok. Perhati weh, jangan dok negara tagih suruh lari. Fok negara tu tagih nak lari. Nah, qama qamal qaumu. Ni kalam umum ni kalam am. Telah berdiri oleh kaum. Kaum mana termasuklah 3 orang naik kota. 3, 4, 5 ni. Tapi al-qaum ni kalau kita pakai dia tu lafaz am, kurang-kurang mik daripada 2. Kalau jamak lain nahung 3 naik kota. Tapi kalau lafaz am ni kena mik di 2, naik ke atas, tidak tersipai min ghairi hasrin. Qamal qaumu, telah berdirilah oleh kaum. Illa Zaidan. Maka illa ni orang panggil apa ni? Illa ni panggil istisna. Namanya istisnaun. Apa mana istisna? Nak sepakkan lafaz Zaid ni. Nak mengkeluarkan lafaz tu mana ikhraju ma. Ketika ni kena pada Zaidan. Nak mengkeluarkan akan ma. Laulahu, jikalau tiadanya, tiada illa. Tak ada lafaz illa. La dakhala, nascaya termasuklah Zaidan di dalam kalam yang sabik. Mana kata Zaid pun berdiri juga. Tapi waktu dengan ilah, maka disepakkan Zaid tu baik daripada kalam am ataupun ba'dul jumlah, yakni separuh daripada kalam yang am. Jadi mana kata kalau tak wari ilah, Zaid ni saya masuk di dalam lafaz am ni juga. Sebab kita kata qamal qaumu, telah berdiri oleh Zaid. Zaid tu kita ambil daripada 2. Umar pun berdiri, Bakar pun berdiri, Hisham pun berdiri, Saifuddin pun berdiri, Nuruddin pun berdiri. Kamu ada Zaid pun berdiri. Tapi apabila kita beri illah, maka illah ni menyepakkan Zaid tu baik daripada setengah daripada lafaz am. Tak?
Tubik pada lafaz. Sebab tu panggil istisna. Kalau tidak ada istisna, nescaya kalam bagi Zaid dan lafaz Zaid itu termasuk di dalam kalam qamal qaumu. Tengok. Kama dia kata falistisnaul muttasilu, maka bermula istisna muttasil itu. Nah, Sanusi. Maka istisna muttasil ini huwa sani takrif istisna. Istisna tu makna kata ikhraju ma laulahu la dakhala fil kalam sabiq. Patu istisna muttasil ni gapo dia istisna? Muttasil. Makna kata orang panggil gapo dia kecek mudah-mudahnya makna menyepok, tapi menyepok yang pesan berhubung. Lagana weh. Huwa iya istisna muttasil. Amin bahau. Baik. Naga amin, bangun diri dah. Falistisnaul muttasilu, maka bermula istisna muttasil. Bangun diri ming. Wa iya istisna muttasil ni ma yakunu fihi. Ialah barang, ialah istisna. Fihi yang adalah padanya, pada istisna, pada ma ni. Al-mustasna. Diri al-mustasna ni. Ba'dal mustasna minhu. Ni. Istisna muttasil. Istisna muttasil ni nak ayat mustasna. Dia tu separuh dan setengah daripada mustasna minhu. Deh. Makna kata mustasna. Ia tu setengah daripada mustasna minhu. Itu namanya istisna muttasil. Wahtarazna. Dan telah menyepok oleh kami dan keluar oleh kami bihi ai bil istisna'il muttasil. Dah mengkeluar anil munfasili, daripada istisna munfasil. Jadi nak ayat tak istisna muttasil dengan istisna munfasil ni benda suku-suku. Jadi istisna muttasil mustasna setengah daripada mustasna minhu, ataupun mustasna jenis daripada mustasna minhu. Dan kami nak keluar dengan masalah istisna muttasil ni daripada anil munfasili. Apa? Anil istisna'i al munfasili, daripada istisna munfasil. Gapo dia istisna munfasil? Wa huwa, dan ia istisna munfasil ni ma la yakunu fihi, ialah barang, ialah istisna la yakunu fihi, yang tidak ada padanya pada istisna munfasil ni al mustasna ba'dal mustasna minhu. Makna kata mustasna bukan setengah daripada mustasna minhu. Nak gua nak tengok. Nahwu qamal qaumu illa himaran. Zaidi. Telah berdirilah oleh kaum tu berdiri semua. Dah kaum tu berdiri semua. Illa himaran. Malaikat hima yang tak berdiri. Maka himaran tu mustasna. Hima dengan orang tu, orang panggil jenis tu lah tak bukan. Ni. Hak ni kita kata, nah, tengok molek buat ni. Fok-fok tidur tadi kita suruh tubik baca depan ni. Tak baca kita sekeh kepala lah, fok tidur laki tu tadi tu. Tadi kita suruh main baca hati kita sini. Nak tidur sangat lapar, sangat nak tidur. Fok tidur tu. Tadi suruh baca sini tak baca, stay, pok stay. Suruh baca kali baca, pok roti. Berarti molek. Qamal qaumu, telah berdiri oleh kaum illa Zaidan. Zaidan ni orang panggil istisna apa? Lagu ni panggil muttasil. Hak ni orang panggil masuk dalam mukhassis. Illa Zaidan tu masuk dalam mukhassis. Apa mukhassis? Yakni nak menentu dan nak menyepok Zaid tu baik daripada al-qaum. Maka Zaidan dengan al-qaum ni orang panggil dia tu sejenis ataupun separuh daripada al-qaumu. Lagu ni orang panggil istisna muttasil. Adapun kita tak istisna munqati' tapi istisna munfasil, qamal qaumu illa himaran. Illa himaran, himaran tu dengan manusia, dengan kaum tu orang panggil jenis lain. Hema jenis menate, al-qaumu jenis manusia. Maka lagu ni orang panggil dia tu daripada istisna munfasil ataupun munqati'. Tengok. Falaisa minal mukhassisati. Maka tiada ia al-istisna al-munfasilu. Istisna munfasil ni laisa, tiada ia al-istisna munfasil anil minal mukhassisat. Ni kata musannif. Dia tu bukan dari satu perkara yang mukhassisat. Bukan perkara yang nak menyepakkan tubik daripada separuh lafaz umum.
Ada asal kita ada cara mukhassisat ni satu lafaz yang nak mengeluarkan satu jumlah tu ataupun separuh daripada lafaz tu baik daripada lafaz umum. Tapi masalah mukhassisat ialah lafaz yang nak menyepok daripada lafaz umum, emo dengan adat istisna, wa emo dengan syarat, wa emo dengan sifat. Nah, itu dia panggil perkara yang menentu. Apa perkara menentu? Yakni perkara yang nak menyepok lafaz yang khas ataupun lafaz separuh tu baik daripada separuh lafaz am. Ia tak masuk dalam lafaz am dah. Tengok. Tak kalau perhati kau ni weh, al-mukhassisat ialah daripada perkara-perkara yang menentu. Apa perkara yang menentu? Yakni perkara-perkara yang nak menyepokkan satu lafaz tu baik daripada lafaz am. Ngana mi ngata ke mi? Tidur acak mi lah. Sakit itu duduklah nyata dah. Al-mukhassisat ialah lafaz mukhassisat, lafaz yang ditaksihkan akan dia. Nah, ditaksihkan akan dia saat itu. Makna lafaz yang nak menyepok daripada apa? Daripada lafaz hak umum. Nak buaikan setengah lafaz ni tu baik daripada separuh lafaz umum. Kemudian al-mukhassisat yang pertama al-mukhassis al-muttasil. Yang kedua al-mukhassis al-munfasil. Kemudian mukhassis muttasil takrif dia apa dia? Wa huwa dan ia al-mukhassis muttasil ni. Satu lafaz yang nak menyepokkan setengah lafaz ni tu baik daripada separuh lafaz am, maka orang panggil mukhassis yang muttasil ni ma la yastakillu bi nafsih. Barang yang tidak terasing ia barang dengan diam. Makna kata yang nak asing nak lepas dengan diri dia tak boleh. Ada bal yakunu mazkuran ma'al ami. Bahkan adalah ia ma ni. Mukhassis muttasil ni disebut akan dia dengan lafaz am. Makna kata mukhassis ni ia kena duduk di dalam jumlah bagi lafaz am, tapi ia nak suku sakat pada jumlah lafaz am tak boleh. Tapi dia tu untuk nak menyepok ya satu lafaz ni tu baik daripada lafaz am. Tapi dia tu bukan suku sakat daripada lafaz am. Tengok. Wa huwa salasatu aqsam. Tengok. Fal awal at-taksis bi adatis istisna. Yang pertama ditaksih disepok tu baik dengan adat istisna. Tengok. Nahwu qamal qaum ni. Qamal qaumu illa Zaidan. Telah berdirilah oleh kaum. Satu kaum, satu puak ni berdiri. Illa Zaidan, malaikan Zaidan. Ni orang panggil taksih ni. Ni namanya mukhassis ni. Ni orang panggil mukhassis ni. Illa namanya mukhassis. Menyepokkan Zaidan. Zaidan orang panggil ba'dal lafzi. Separuh lafaz. Maka disepokkan lafaz Zaidan tu dengan illa. Maka illa ni orang panggil mukhassis muttasil. Makna kata dia tak ada telucuk daripada lafaz am. Disebut akan dia lafaz am. Dia nak asing pada lafaz am tak boleh. Tapi dia tu mentaksih, mensepok, mengeluarkan lafaz Zaidan ni tu baik daripada lafaz umum al-am dan al-qaumu. Jadi asal kita ingat tilik pada istisna. Qamal qaumu. Telah berdiri oleh kaum. Kaum tu berdiri. Kemudian kaum berdiri, pahal kata Zaid tu masuklah kaum juga. Maka waqri dengan illa. Illa ni panggil mukhassis. Satu lafaz yang mengeluarkan Zaidan, menyepok Zaidan, tu baik daripada lafaz am. Kalau dalam nahwu orang panggil istisna. Hak ni panggil istisna enggak? Tapi lafaz yang baru, nama baru, dia panggil mukhassis. Dah ke? Satu lafaz yang nak mengeluarkan akan Zaidan, tu baik pada al-qaum. Yang kedua, sepok dengan adat syarat. Nah, adat syarat. Dah lafaz umum patut nak sepok dia dengan adat syarat. Nah, akrim bani tamimin. Buat mulia engkau akan bani tamim. Kau mulia engkau buat baik ni. In ja'uka. Ni dia panggil taksir ni. Jika datang akan kamu tu, dah datang mereka itu akan dikau. Kalau mereka datang akan dikau saat itu, maka engkau buat baiklah. Kalau hak tak datang, tak usah buat baik. Maka in ja'a ni dia panggil mukhassis. Mengeluarkan Banu Tamim hak datang. Kalau Banu Tamim hak tak datang, mu tak usah buat mulia. Maka inja'an dipanggil mukhassis yang mengeluarkan Banu Tamim hak datang itu al-ja'ina, engkau buat mulia. Yang tiga mukhassisnya kait dengan sifat. Akrim Bani Tamimin al-fuqaha. Fuqaha ni orang panggil apa? Orang panggil mukhassis juga. Ni orang panggil mukhassis ni. Ni orang panggil mukhassis, tapi mukhassis tu dengan sifat. Menyepokkan Banu Tamim tu dengan sifat. Maka lafaz akrim Bani Tamim ni beribu, beratus ribu ada di kawasan Mekah tu. Berpuluh-puluh ribu.
Tapi hak engkau buat mulia, hak aling alif fiqh ya. Kalau hak tak aling fiqh, engkau tak usah buat mulia. Maka ketika ni orang panggil disepakkan Bani Tamim, hak al-fuqaha ni tu baik daripada Bani Tamim ghairul fuqaha. Tengok. Kemudian al-istisna. Mana al-istisna? Tu baik daripada illa zaidan. Taksih yang pertama istisna. Kemudian istisna hakiki, orang panggil istisna muttasi. Kenapa? Kerana mustasna minhu tu jenis tulah. Benda tulah. Tengok benda tulah kau anda tengok. Wa huwa ma yakunu fihi al-mustasna ba'dal mustasna minhu. Ialah mustasna, ialah separuh daripada mustasna minhu. Adalah padanya, pada barang, pada istisna. Al-mustasna ialah mustasna dia ba'dal mustasna minhu. Setengah daripada istisna. Setengah daripada mustasna minhu. Mana? Nahu kaunika qamal qaumu illa zaidan. Kalau dia qamal qaumu illa zaidan, maka illa tu orang panggil taksiskan akan zaidan tu baik daripada al-qaumu. Kalau dia zaidan ketika ni illa zaidan, orang panggil istisna apa? Istisna hakiki. Ataupun orang panggil istisna apa? Istisna muttasi. Kerana diri zaid hak yang di istisna, hak yang disepak tu baik oleh lafaz illa, dia ni separuh dan sejenis lafaz al-qaumu. Maka istisna apabila istisna saat ni mustasna dengan mustasna minhu tu satu jenis, orang panggil istisna muttasi dan termasuk di dalam adab mukhassis ataupun daripada perkara mukhassis di dalam ilmu usul fiqh. Dan istisna munfasil apa? Ma la yakunu fihi al-mustasna ba'dal mustasna minhu. Makna kata istisna saat itu mustasna dengan mustasna minhu bukan jenis tulah. Nah, benda lain-lain. Mana tengok? Nahwu qamal qaumu illa himaran. Telah berdiri oleh kaum malaikan hima. Maka hima ni bukan separuh daripada al-qaumu. Maka istisna illa tika ni orang tak panggil istisna muttasi, tak pakai istisna gawa. Istisna yang muttasi lagi pula hakiki. Kenapa? Kerana lafaz himaran dengan al-qaumu tu jenis lain-lain. Apabila jenis lain-lain, orang tak panggil istisna muttasi, orang panggil istisna munfasil ataupun mukhassis hak munfasil kat dulu. Kama dikata wallahu alam. Muhaimi bawa ayat kami. Bismillahirrahmanirrahim. Au i'adatul awwali bi muradifihi. Dulu ya kata taukid terbahagi pada dua, ada taukid lafziyu, yakni taukid ataupun memperkuat yang dibahasa akan dia kepada lafaz. Dan taukid yang kedua dibahasa kepada makna. Tengok. Kemudian taukid yang pesing lafaz, mana kita ulai alif dengan lafaz tulah. Maksudnya lafaz zaidun, zaidun, lafaz na'am, na'am, ataupun lafaz nikmah, nikmah, ataupun lafaz qoma, qoma. Makna ulai kali, ulai balik lafaz tulah. Mana nah? Fal awwalu ya kata taukid lafaz yang pertama i'adatul awwali bil lafzi, yakni kita ulang balik lafaz pertama dengan lafaznya lafaz pertama ataupun dengan ain lafaz pertama. Tu orang panggil taukid lafzi. Lagi pula yang pesing i'adah lafaz ke lafaz. Lafaz dengan lafaz nah. Qama zaidun. Masalah. Qama zaidun zaidun. Masalah. Tu orang panggil mengulang lafaz pertama dengan diri lafaz pertama. Lagi pula fal lafziyu atas pada i'adatul awwali, yakni i'adatul awwali bi muradifihi. Yakni kita mengulang balik lafaz pertama bi muradifihi dengan lafaz yang berlaininya. Nah, berlaini bagi al-awal kat mana lah? Bi muradifihi dengan lafaz muradifnya, muradif bagi al-awal, yakni lafaz berlaini dengan lafaz pertama, tapi makna tulah, makna satu, makna sama. Hari dah. Jadi mengiadahkan lafaz dengan lafaz yang pertama tu bahagian pertama, dan taukid lafzi ada juga i'adatul awal, mengembali mengulang lafaz pertama bi muradifihi dengan apa? Muradifnya dengan berlaininya, berlaini lafaz pertama tapi makna tulah. Waidah. Tapi makna tulah tengok. Nahu mana kajaa labisa asadun. Kajaa labisa asadun. Telah datanglah ia. Labisa asadun, mendiami oleh singa. Jadi ja'a dengan labisa orang panggil takkid. Labisa mentakkid pada lafaz ja'a, tapi dengan lafaz muradif ataupun lafaz yang pesing lain, lafaz berlain ni, tapi makna labisa dengan ja'a tu berlebih kurang makna tu lah. Kamu dia takkid lagu ni dia panggil masuk dalam taukid lafzi juga weh.
Deh. Masuk dalam taukid lafzi. Taukid yang bahasa lafaz yang pesim bertutur. Lafaz berlain ni. Ja'a dengan labisa lafaz lain ni. Tapi makna tu lah. Nak tengok. Kaja'a labisa asadun. Telah datanglah ia. Labisa asadun. Mendiamilah oleh asad dan singa. Ni orang panggil mengulangi lafaz labisa tu berlain ni lafaz. Tapi makna lebih kurang. Tengok. Wajalasa qa'ada Zaidun. Wajalasa qa'ada. Jalasa, lepas tu ulai pula dengan qa'ada. Orang panggil lafaz muradih di antara jalasa dengan qa'ada. Tapi makna jalasa, makna duduk. Qa'ada pun makna duduk. Ini orang panggil muradih. Mengulangi lafaz pertama, bukan dengan lafaznya, bukan dengan ing, tapi dengan muradih. Awak, lafaz lain tapi makna tu lah. Gitu. Tu dia. Lagi pula. Wa ni'ma jira. Ni'ma jira tu orang panggil seolah-olah ni'ma jira tu makna ni'ma, sebaik-baik ia ataupun na'am. Na'am tu tak apa baca na'am. Wa na'am jira. Wa na'am tu ia terjawab daripada perkataan mereka tu. Kata memang ada dia jawab daripada istifham. Seolah tadi mau tanya, alam yakum Zaidun, adakah berdiri oleh Zaid? Dia jawab na'am. Jira, ya, na'am jira. Maka na'am tu orang panggil lafaz lafaz yang pertama, patut diiadah kembali dengan muradif jira. Maka jira tu orang panggil taukid pada lafaz na'am, tapi lafaz yang berlain ni tapi makna tu lah habis kat tu. Wa innama ji'a bihi, dan sesungguh dibawa datang dengan dia aibit taukidil lafzi. Dibawa datang dengan taukid lafzi derah-derah je weh. Kenapa dibawa datang taukid lafzi? Liqasdit taqriri, kerana kosak nak menetapkan akan dia. Nak kuat lagi. Sebab tu, Ja'a Zaidun. Datang oleh Zaid. Sabit datang bagi Zaid. Lepas tu Zaidun. Oh, Zaid sungguh. Bukan hambanya, bukan kitab dia, bukan katibuhu. Nak kata, Zaid sungguh datang. Bukan penolong dia. Bukan daripada jurubahasa dia. Bukan tujuh menulis wik dia. Tak. Zaid sungguh sebab tu okey. Ja'a Zaidun, Zaidun. Qasak wi Zaidun dua, qasak nak menetap kata hak yang datang tu Zaid sungguh. Bukan hamba dia, bukan gulamuhu, bukan katibuhu penulis dak. Atau nak liqasdi taqrir, kerana nak mengqasak nak menetap. Au khaufil nisyan, ataupun qasak takut lupa. Takut dia mata Zaid datang ke hamba dia. Kata Ja'a Zaidun, Zaidun, takut kita lupa. Zaid ke dia datang tu. Maka qasak takut terlupa. Maka wari pula dengan satu lafaz sazilan. Au adamil isra'i, ataupun qasak ketiada isra'. Kerana orang tak dengar mana ke tak ber dengan mata Ja'a Zaidun, datang Zaid. Ya wari pula Zaidun. Nak wi orang tak dengar mana tu tak ber dengan mata nah. Dia tu puasa nak ber dengan. Kau mana weh? Ja'a Zaidun, orang tak dengar mana. Payah orang Zaidun. Sekali lagi. Payah. Supaya nak wi orang tu dengar wi kuat. Dengar. Perhati. Piyah hak datang ni. Au ada mili'tina. Ataupun kosak. Ataupun ketiada egawa. Kosak tu kerana ketiada i'tina. Apa i'tina? Tidak mengamat-amati minas sami'i. Daripada pendengar elak. Kemudian kita ada cara taukid. Taukid tu ada dua, ada taukid lafzi dan taukid maknawi. Maka taukid lafzi tengok. Taukid lafzi ai taukidun mansubun ila lafzi. Taukid dibahasa pada lafaz. Perhati weh. Ni nahung dia payah juga, nak mudah pun payah juga. Ngaji nahung 7 tahun tu bawah. Kalau ngaji tak sungguh 10 tahun tak boleh hangkai lagi. Tapi kalau ngaji sungguh 7 tahun tu boleh hangkai dah. 5 tahun boleh hangkai dah. Kodah-kodah. Lepas tu kalau kita ngaji tak perhati, ngaji tak ngapa ni 10 tahun tak boleh hangkai lagi nah. Boleh ngaji tu boleh ngaji lah. Tapi nak dalami, nak jadi amati, nak jadi halusi dalam hang tu payah sikit. Kemudian dia kata taukid lafzi ni, taukid yang dibahasa kepada lafaz ni wahwa kisman, ada dua. Taukid lafzi ni ada dua pula. Ni baru temu ni masalah ni. Hak ni kalau dalam kawakib tak sebut masalah ni. Dalam kawakib tak sebut nisa ya. Di dalam mukhtasar sebut nisa. Ada pun ni yang tak sebut. Mari jumpa dalam Azhari katanya taukid lafzi ni terbahagi dua pula. I'adatul awwali bil lafzi. Yakni mengulang alik lafaz pertama dengan diri lafaz pertama. Makna mengkembali lafaz pertama dengan diri ainnya ing lafaz pertama. Nahwu qaulika qama Zaidun. Tengok ulang. Qama ulang pula lafaz pertama dengan diri lafaz pertama. Tengok qama dengan qama jenis itulah.
Makna ulang hak lafaz kedua gi serupa dengan lafaz pertama. Ain bagi lafaz pertama, diri lafaz pertama. Lagu ni orang panggil takkid lafzi ataupun taukid, memperkuat dan memperkukuh yang bahasa lafaz. Dah berlaku taukid lafzi pada fi'il. Duanya i'adatul awwali bi muradifihi, mengulang alik lafaz pertama dengan lafaz berlainan. Muradif lafaz berlainan tapi makna tu tulah. Mana tengok nahwu jalasa, patut pula qa'ada, jalasa qa'ada. Ni orang panggil ulang lafaz kedua dengan berlafaz lain ke lafaz tulah. Orang panggil i'adatul awal bi muradifihi dengan lafaz berlainan tapi makna qa'ada dengan makna jalasa, mana duduk belakang. Maka apabila kita ulang ke lafaz qa'ada, orang panggil berulang tu lafaz lain-lain tapi makna tu lah lagu ni pun orang panggil taukidun lafzilun. Qa'ada mana duduk, jalasa mana duduk, jalasa qa'ada zaidun. Ni orang panggil lafaz taukid, lagu ni pun taukid lafzi. Kama dia ada orang lagu ni qama zaidun, jalasa qa'ada zaidun, ataupun qama zaidun qama amrun. Mengulangi lafaz pertama dengan diri lafaz pertama ataupun ulangi lafaz pertama dengan muradifnya. Gapo tujuannya? Liqas ditakrir, kerana kosak nak menetak dan meneguh. Takut orang kata nak. Tengok. Qama zaidun. Zib diri ke hamba ya? Zib diri ke gulamuhu. Jadi orang dok wawih kata qama zaidun, orang dok wawih. Zaidun ni zib diri ke? Kata qama gulamuhu takut hamba ya berdiri ke? Qama katibuhu ka? Ataupun yang diri tu penulis zib. Takut orang dok was-was dan kesamaran kata hak yang diri bukan zib sungguh. Maka kita pun datang lagi zaidun, zib sungguh. Maka wari zaidun kedua ni untuk nak menetaknya. Ataupun takut kita lupa tazik sungguh ke tak berdiri. Ataupun takut orang tak dengar daripada cakap pening. Takut orang tak dengar, tak ada perhati, tak amati pada perkataan ni. Kita pun kata qama zaidun. Maka zik sungguh berdiri. Orang pun dengar qama zaidun. Tak dengar nak. Zaidun. Maka supaya kita takut orang tu lupa ataupun orang tak dengar mana, tak amati, kita mendatangkan dua lafaz supaya takkid pada tu dulu. Kami kata wallahu a'lam.